Assalamualaikum dan selamat malam. Welcome back to channel. Semalam ni Zul akan buat review market di coin market cap dan juga sedikit teknikal analysis untuk tengok ke manakah arah pergerakan market. So malam ni Zul nak tengok perkembangan Bitcoin atau performa Bitcoin dan juga beberapa altcoin yang kita tengok siapa yang dah kalau tengok market ni. Memang aku kata ada good moment, aku kata pergerakan yang menarik di Phantom. Kita ada di Harmony One, dia ada di VeChain. Kemudian kita ada juga beberapa coin yang lain. Contoh kita ada di NFT coin. Expected semua melakukan kenaikan yang drastik. So nanti kita akan tengok review balik kenaikan coin ni. Kemudian kita tengok kat manakah paras ke harga semarang dan apakah expected untuk pergerakan seterusnya. So guys, tanpa buang masa lagi, let's go kita pergi ke coin market cap dulu untuk review market untuk 12 jam untuk hari ni daripada 8 pagi ke 8 malam. Sepatutnya kat mana. So kita tengok total market berada 2.62. So tak banyak perubahan. Dari pagi tadi pun 2.6. So untuk malam ni pun 2.6. So kita kena dalam percentage. Untuk percentage kita berlaku peningkatan sebanyak 1.6%. So tak banyak berlaku peningkatan. Kita tengok dalam dominan apa yang berlaku volume berkurang, sama juga aku kata berkurangan dalam persen 4%. Kemudian yang penting tengok ni BTC dominan berkurangan daripada 46 ke 45. Kemudian Ethereum maintain daripada 18 19 19% ke 18%. Sebab tu kita tengok untuk hari ni aku kata altcoin lain selain Ethereum melakukan kenaikan. So kenaikan 1.6%, 1.6% untuk di total market. Expected semua kenaikan tu di dalam altcoin. So let's go tengok harga semasa untuk Bitcoin dan harga altcoin lain. So Bitcoin kan malam ini berada balik di 63k. Macam cakap Zul ada expected untuk sampai balik di all time high dia. At least apapun kita tengok adakah sama ada malam ini ataupun kita expect untuk minggu ni. Zul expected untuk minggu ni kita akan expected at least Bitcoin berada balik di all time high yang lepas, iaitu dalam kawasan 64.5 ataupun 64.9 ataupun kata senang kita dalam 65k lah untuk Bitcoin. So untuk Ethereum still lagi maintain 42. Binance di 0.85, Cardano 1.81, untuk di Solana 2%, SRP 3%, untuk Dogecoin ni maknanya hampir 3%, hampir 3% juga Dogecoin ni. Kalau break 3% kita akan expected harga yang tinggi, expected dengan $50. Nanti tu akan tengok di chart juga. Tu untuk lain yang kata peningkatan yang banyak ni yang tu tengok adalah di FBAC dan 9%, tapi kita akan tengok di Phantom ya. Tu nak tengok Phantom mati juga habis 10% ni. Hampir kuartal 1.8 ada juga kenaikan nasi. VeChain 6% kepada almost ke 15 sen. Kemudian tengok Phantom naik kuartal 3.36 daripada 2.726. Tu kenaikan almost 17%. 16 point kita senang round je, kita 16.2% lah. 16.2% untuk Phantom untuk hari ni. Untuk lain-lain coin yang seperti kita Harmony One expected dalam 11% juga. Yang lain kita beruntung Near Protocol ni. Near Protocol 26%. Kemudian kita tengok di Harmony One tu expected untuk Harmony One untuk hari ni almost 22%, cecah hampir 40%, dan dia ada target untuk Harmony One di 50%. Di 50% pula 50 sen untuk 50% US dollar untuk Harmony One. So nanti kita akan pergi ke chart untuk lebih detail. So apa pun ni berlaku kenaikan semua hijau, do expected more dalam altcoin. So guys, let's go kita pergi ke chart. Pertama kali kita akan tengok di trading view. So first kali kita tengok total market keseluruhan tu. Total market keseluruhan apa yang dah berlaku kat sini. Total market kita akan expected kalau sebelum ni. Untuk total market macam tu ada monitor tu ya, kita dah couple handle kita yang sebelum ni, iaitu yang ini maknanya couple handle kita ikutkan dah breakout. Kita breakout untuk couple handle. Now untuk price target couple handle ialah siapa yang dah follow lama dia tahulah. Kemudian follow zone dia tahu dah ni selalunya. Lihat ke bottom dan kita ada point of breaking sini tu. Untuk total market kita ada hampir 3.6 trilion. So seperti ini berlaku and give a time total market akan meningkat. Ini kita akan tengok ada kenaikan lagi yang banyak untuk di crypto. So bercakap kita bulan 10, 11, 12 kita akan ada buran untuk crypto. So sama ada Bitcoin atau altcoin, seperti semua akan melakukan peningkatan yang drastik. So itu di total market. So apa yang tu nak tengok ni adalah total market di total market tu ataupun kata yang ni. So total market ni adalah total market yang kata kalau ikutkan nama dekat sini kita akan panggil total market exclude Bitcoin. So apa exclude Bitcoin ni, apa maksudnya? Aku kata pengiraan total market ni, aku kata tidak berlaku pengiraan sekali Bitcoin. Sebab tu kita tengok total market sini hanyalah 1.45. Kalau normal kita tengok 2.6 trilion. So 1.45 yang tak ada tu orang kata di Bitcoin. So dia dah tolak siap. So tengok chart ini chart mewakili all coin. So ada monitor juga iaitu couple handle juga ni. Couple handle ni so supposedly kita tengok baru saja breakout untuk couple handle.
So bagus jauh expected untuk altcoin akan melakukan kenaikan drastik juga. Total market meningkat, so meaning kita akan ada kenaikan yang banyak di dalam altcoin. So meaning altcoin saja akan pergi ke 2.2 trilion. 2.2 trilion untuk altcoin. Kemudian Bitcoin tadi kita akan target 3.6. So meaning 3.6 tolak 2.2 kita expected di Bitcoin at least kita akan nampak dalam 1.4 trilion akan berada di dalam Bitcoin. So yang lain tu kita akan expected di dalam altcoin. So apa yang penting ni untuk hari ni kita dah ada breakout. So breakout yang cantik sebenarnya untuk di total market tu breakout dan buat consistent retest dan expected naik lagi ke atas. Untuk ini kita boleh monitor minor pergerakan. So kita ada kuartal sedikit pattern kat sini. Untuk pattern ni kita akan boleh buat seperti channel pun boleh kita channel ataupun channel kita expected boleh wedge. So wedge untuk expected break. So expected break pun dah kuartal capai target. Ini yang first target, second target kita expected boleh sampai di 1.5 trilion. Ini bermakna kita akan tengok lagi another good pump untuk di kuartal di altcoin. So meaning kita tengok ada price target yang buat sebelum ni di kawasan ni 1.26 ataupun 2.25 lah untuk di altcoin. So kita akan nampak lagi kenaikan drastik di Bitcoin dan altcoin, tak masalah. Macam kita cakap, kita ada portfolio, kita ada Bitcoin dan kita ada altcoin. So kita pilih altcoin yang berkualiti. So kalau anda pilih altcoin yang berkualiti, sepatutnya untuk hari ni portfolio anda sepatutnya dah pun dalam profit. So macam tu pun dah kata dalam profit lah. So lain kan kita akan pergi ke Bitcoin dominant. So kita tengok apa yang berlaku di Bitcoin dominant. So macam cakap pagi tadi Bitcoin dominant mesti lagi kuasa kita tak ada lagi confirmation yang solid untuk sama ada dia akan melakukan kenaikan drastik di Bitcoin ataupun altcoin. Sebab apa tu masih tunggu lagi pergerakan price ni. Sama ada dia break ke bawah ni. Kalau kita break ke 44%, meaning kita akan ada altcoin akan melakukan kenaikan drastik. Sekiranya kita tengok BTC dominant meningkat ke 46 balik, meaning kita akan tengok kenaikan Bitcoin akan melakukan kenaikan drastik. So apa yang tu aku rasa expected yang berlaku, tu expected untuk di total market. Kita tahu total market 1, total market 2 akan melakukan peningkatan. Apa yang tu expected untuk minggu ni katakan expected Bitcoin akan drop sampai 4 golongan kawasan ni 44%. So apa yang berlaku, Bitcoin akan buat sideways dalam 63k, 63 ke 65k. Kemudian kita sepatutnya altcoin akan melakukan kenaikan drastik. So sebaik saja pada bulan 11 kita akan expected Bitcoin akan bounce balik di kawasan 44 ni, pergi balik ke kawasan 46. So meaning kita akan tengok total market lagi meningkat. Kita akan tengok BTC dominant meningkat. Kita akan sebab Bitcoin akan melakukan kenaikan drastik. Macam bulan 11 tu ada target untuk Bitcoin di 86k untuk satu Bitcoin. So let's go kita pergi ke BTC USD. So apa yang dah berlaku untuk hari ni. So BTC USD, kalau yang pergi ke USDT, so ini yang tu monitor ya. Ini yang tu monitor untuk yang ni yang lepas. So kita dah delete yang ni. Kemudian sebelum ni ada juga monitor yang ini iaitu falling wedge. So falling wedge ni still and tracking. So sepatutnya dah akan sampai. So kita delete yang ni. So now apa yang tu monitor untuk kata yang ni tu monitor more 1 hour. So ada lukis yang ni. Macam dekat tu ada share dekat tu punya apa ada di tak silap tu ada share tu dekat dia punya kuartal di sini tu ada share. Okey yang ni tu ada share kat sini. So sekiranya breakout, so apa yang tu tulis ni tu sepatut kalau kita fall breakout kemudian price tu balik, so tu akan terang di chat lah. So yang ni apa yang tu akan masuk kat ni tu terang kat tu dah share dekat tu punya Discord. Kemudian apa yang tu terang adalah sepatut sekiranya kita ada berlaku triangle. Sekiranya price itu breakout kemudian buat 4 breakout tu apa, expected dia masuk balik ke atas. So untuk yang ni maknanya expected dia boleh dah berlaku breakout dan kemudian untuk di 1 hour maknanya kita dah ada confirmation untuk breakout trendline kita ni. So ini apa yang berlaku sekarang, kita expected untuk Bitcoin akan melakukan kenaikan ke 64k. Macam cakap expected untuk minggu ni ataupun kita tengok untuk hari ini ataupun hari besok mungkin atau malam ni. Mungkin US buka ni baru sudah 7.50. Tu pukul 9 nanti kita tengok US buka, tu expected ada possibility kita akan ada good pump untuk ke 64. Meaning apa yang kita tengok di BTC dominant, kita possibility apa yang berlaku BTC dominant tengok BTC dominant mula untuk melakukan pergerakan tu untuk kenaikan ni. Kita expected untuk Bitcoin swing high to swing low untuk minor resistance. Tu possibility untuk Bitcoin boleh sampai ke kawasan 45.2%. So kita buat 44 kali 45. So ada lagi yang kata almost 1% melakukan peningkatan. So apa yang expected boleh berlaku di Bitcoin bila market US buka sekejap lagi, kita expected pukul 9. So expected apa yang berlaku, kita akan expected Bitcoin sekiranya di breakout minor resistance ni, meaning kita akan ada
potentially besar untuk Bitcoin sampai ke 64k, ataupun kita tengok Bitcoin hanya buat sideways kawasan ni. Kena kita Bitcoin buat lagi sideways kawasan ni, antara minor support minor resistance ni, antara dua box kecil ni, sekiranya Bitcoin masih lagi buat consolidation kawasan ni, meaning kita akan ada good pump di altcoin. So altcoin mana yang melakukan kenaikan dasar ni? First kali kita akan pergi ke Dogecoin dulu. So Dogecoin ni aku kata macam tu yang berlaku drastik nanti aku berikan. Tu untuk Dogecoin macam cakap tu ada satu trend line, dia dah pun breakout satu trend line yang hijau ni. So expected dia akan melakukan sama ada expected sampai 38 sen dolar. So untuk tu maknanya tu perlu tunggu untuk confirmation untuk Dogecoin ni berlaku lagi kenaikan drastik. Sebaik bahagia dia break kita last another resistance di kawasan 30 sen dolar. So expected kita dah ada confirmation untuk price tu pergi atas, so another confirmation yang lebih solid, kita perlu keluar pada box orange ni. Expected di break saja 0.3 and also expected price tu akan boleh sampai kita punya major resistance di kawasan 50 sen dolar untuk kuartal di Dogecoin. Kemudian kita tengok juga di Matic, apa yang berlaku di Matic. Matic juga melakukan peningkatan drastik. So macam ni cakap, tu ada satu trend line untuk Matic, iaitu trend line hijau ni. Jika sebaik je breakout, ini adalah position good antara buy. So kalau siapa dah buy kat sana ni, expected anda sedang mencapai profit. Now sampai mana untuk Matic still lagi kuartal good perform, tak naik. Jika tu ada point of breaking saja minor resistance ni, kita akan expected pergi ke 2.2 trilion. So bila pergi saja 2.2 trilion, dia akan trigger another breakout yang lebih besar, iaitu breakout untuk major resistance. So break major resistance untuk Matic, kita akan expected price tu akan sampai at least 1.6 must be hit, iaitu dalam 4 dolar, dan kuartal more expected boleh sampai dalam 9 dolar untuk Matic. So kalau anda tanya tu adakah good position untuk buy, bagi tu kalau anda nak buy boleh lagi. Selagi mana price itu kata last buy nya, kalau ikut Matic ni, bagi tu kalau ikutkan technical analysis, last buy ialah lepas dia break saja yang ni 2.2 retest. So ini adalah consider kawasan ni last buy sebelum tu kata tak advance dah pembelian. So selagi anda nak buy, selagi bawah price 2.2 dolar, consider good position untuk buy, untuk expected take profit di 1.6. So siapa buy kawasan ni dulu, breakout ni consider good lah. Tu Zul pun nak beli lagi, cuma tunggu hujung bulan ni sikit, dia akan tunggu dalam lebih sikit baru Zul akan buy di Matic. Tengoklah, tapi sekiranya macam cakap, sekiranya Matic tu masih lagi berada kawasan ni, baru Zul akan buy. Tapi kalau tiba-tibanya Matic terus melonjak ke naik atas, Zul akan tak buy lah. Sebab apa? Price dah naik tinggi, so Zul tak buy. Zul akan simpan je modal tu untuk next buy Zul, untuk kata next season ataupun next coin lah. Tu itu dia Matic. Kemudian kita tengok juga di Phantom. Di Phantom hari ni dah pun sampai all time high baru. Macam cakap, kita dah sampai almost 4.2. Macam cakap, break saja major resistance 1.6 must be hit. Kemudian target kita di 4.2. So kita ada major resistance kat sini. Kita ada major resistance dah breakout 1.6 dah sampai now. Price dah sampai 4.2. So apa yang berlaku di Phantom ni disebabkan kita baru saja melakukan, sebenarnya dalam kripto ni kita baru saja kuartal dalam fasa permulaan kuartal bulan. So untuk Phantom ni akan ada good position buy untuk siapa nak reinvest. So expected bila sampai 4.2 ni kita akan ada massive dump. So massive dump tu expected akan position good buy untuk investor. So kalau expected kalau Phantom mungkin ada bonus lagi macam di Solana lebih sikit 4.2. Mungkin dia akan sampai lebih kawasan ni baru ada retest. So retest tu sampai mana? Kita akan cari dia punya last low yang sebagai base. Kita expected last low sebagai base yang ini maknanya. So expected sekiranya yang ini last dia expected jatuh bawah. So sekiranya Phantom drop dalam kawasan ini, hampir-hampir kawasan ni, antara kawasan ini consider good position untuk buy untuk long term. So ini yang Zul tunggu juga, sekiranya Phantom drop balik kawasan ni, Zul akan tambah buy untuk pick untuk long term more untuk di Phantom. So itu yang Zul tunggukan sekarang ni untuk di Phantom. Sekiranya tiada lagi layak high ni, meaning kalau dia ada high lagi atas, meaning kata support ni akan kata makin naik tinggi lah. So meaning kita akan buy more high. Apapun tu tak buy sekarang, tu akan tunggu retestment sebelum tu buy untuk more untuk long term. So lain tengok di Harmony One. Harmony One juga expected ni dah sampai berapa? Ikutkan price kat sini dalam 38 sen ataupun 39, 38 sen. So sama juga di Harmony One. Harmony One kita baru saja breakout, aku cakap itu 1.6. Now Harmony One baru sampai 1.6. So supposedly kalau tengokkan buran baru je start. So expected untuk altcoin pun kata belum betul-betul lagi start. So expected untuk Harmony One
kita akan sampai macam cakap tu ada target di kawasan almost 80 sen dolar untuk di kawasan 4.2 lah. 4.2 ni seperti dalam 80 sen dolar untuk Harmony One. Tu punya average di kawasan 7 sen. So siapa yang buy Harmony One, hold lagi. Tu kalau anda nak take profit dah boleh dah 1.6 macam cakap tu seperti tu akan ambil di 4.2. Macam cakap di Phantom sebelum ni tu cakap tu akan seperti tu akan ambil modal di kawasan 4.2 dan 4.2 atau 1.6. So now untuk disebabkan buran masih lagi kata altcoin lagi belum kick in lagi. Kata belum start lagi, kata belum betul-betul 100% start lagi untuk altcoin. Tu akan hold lagi position untuk expected dia maybe akan berlaku retracement sikit, tu akan tambah buy more untuk expected masa tu akan tarik more Fibonacci baru, swing high to swing low, and kita akan target lagi 1.6 expected dia boleh sampai $4, kemudian more kita akan expected boleh sampai di kawasan $6 untuk Phantom. Tu itu yang ditunggukan. So good untuk Phantom, siapa ada buy. Kemudian Harmony One, kemudian tengok VeChain. So apa yang berlaku di VeChain? So VeChain sebenarnya masih kata baru start saja. So VeChain masih lagi belum break kita punya resistance. Expected VeChain dah pun break satu trend line. So tu tak draw sini, tu akan nampak satu trend line ni. So trend line ni, so sepatutnya kita tengok VeChain dah pun break trend line ini. So meaning apa yang expect akan berlaku. So kita untuk VeChain baru saja start permulaan breakout. Sebenarnya sama seperti di mati tu, breakout saja kita sepatutnya ada good naik ke atas. So naik sampai mana? Tu sepatutnya sampai di major resistance di kawasan 20 sen dolar, 20 sen hingga 22 sen dolar. So sekiranya break saja, meaning yang ini yang kita nak tunggu maknanya. Sekiranya VeChain berjaya break ini, meaning kita akan 1.6 berada di 40 sen, kemudian another higher expected $1 untuk VeChain. Tu itu possibility boleh berlaku. Sebab apa? Bila kita buy good coin, expected good coin tu untuk long term, kita akan expected mau naik ke atas. Tu lain coin tu nak tengok apa lagi di yang melakukan kenaikan yang asik yang tu ada. So kalau tengok di mati Polkadot, so tengok Polkadot, ada yang tanya Polkadot. So Polkadot macam mana? So Polkadot ni consider siapa nak invest untuk long term, consider inilah kawasan last buy sebelum dia naik atas. Sebab apa? Cakap Phantom dah pun break kita punya major resistance, give a time, kata bersabar saja, expected dia akan pergi 1.6 must be hit di kawasan 74, and then sekiranya ada lagi good momentum, kita akan expected 4.2 di kawasan $177 untuk di Polkadot. Tu Polkadot tu lebih kurang kata good, kata expected Polkadot ni. So seperti bila Ethereum naik juga, nanti kita akan seperti Polkadot dan mati akan melakukan penekanan yang drastik. So itu yang beberapa coin yang melakukan kenaikan asik ni. Di Harmony One, di Phantom, Harmony One, Phantom, di Matic aku kata sedang buat lakukan kenaikan. Sebab tu kata tu nak buy di Matic, tapi tu tunggu hujung bulan ni. Sebab apa tu tunggu sikit lagi modal, sebab apa tu ada cuma kalau tu modal tu sikit je, sudah tu tambah sikit di hujung bulan, expected tu akan tambah lagi Matic juga. Matic ni tu akan buy selagi mana price itu belum lagi break kita punya major resistance di kawasan ini Phantom. So Matic ni selagi mana dia belum break kita punya yang ini, iaitu major resistance. Macam cakap, break major resistance, consider last position. Mana-mana coin, mana-mana chart pun kalau anda draw kata last resistance, macam mana resistance anda cari paling tinggi, paling bawah, kemudian draw, anda akan dapat 0.7, 0.6 Fibonacci. Itulah kata last resistance. Sekiranya breakout itu retest, kita expect akan berlaku 1.6 ke 36, 3 hampir ke $4. Tu sama juga di Bitcoin. Tu apa yang Bitcoin ni? Bitcoin ni speed special. Sebab apa? Kita dah breakout kita punya major resistance, kemudian sama juga di Bitcoin. Ini kita tengok di Bitcoin apa yang berlaku. So Bitcoin dah pun breakout kita punya major resistance, kemudian expect macam coin-coin macam chart lain juga, macam nasi lain, breakout saja major resistance, meaning kita ada confirmation untuk price to price must be hit adalah di 1.6 tu berada di antara 86k. So betul cakap give a time Bitcoin akan sampai 86k. So now kata sedikit cooling down, cakap Bitcoin dah pun melakukan kenaikan nasibnya daripada 40 ke 65k tanpa sebarang retest. So untuk ini consider good position untuk altcoin namanya. Untuk altcoin kita tengok untuk kata Bitcoin hit all time high kemudian fail, kata ibarat ni retest je, walaupun dia drop balik ke 56, kita still lagi consider. Sebab apa? Ini bercakap siapa nak buy Bitcoin, consider now adalah last position untuk buy di Bitcoin. Kalau siapa tanya lagi kat tu bila nak buy Bitcoin, memang tu dah tak ada position yang cantik untuk anda. Ini consider last position untuk buy Bitcoin sebelum dia sampai 86, kemudian kita ada 4.2
untuk Bitcoin di hampir $180. So apa yang expected untuk end of the year? End of the year possibility kita akan sampai di 1.6 must be hit. Expected 4.2 kita boleh hit untuk end of the year. Sampai bulan 12 lah kita expected boleh sampai dalam 180k. So apa pun dalam market, apa pun boleh jadi. Tapi yang tu cakap, nanti untuk kata at least 86 tu kita price must be sebab akan sampai to give time saja. Kita akan sampai juga lebih daripada dua ada target lagi. Lebih daripada 180 dua ada target dalam 220 ke 250. So untuk kali ni, walaupun juga kata ada buran untuk bulan 10, 11, 12, possibility untuk kita continue untuk bulan 2022 iaitu sebelum kata bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan seperti ada maybe 6 bulan kita akan berlaku kenaikan drastik. Kemudian start bulan 3 tu maybe kita akan ada sedikit momentum low, kemudian kita dah hyper price untuk altcoin pun dah hyper, Bitcoin pun dah hyper, kemudian kita akan take profit. Kemudian bila nak take profit ni seperti bulan 12, tapi apapun di bulan 12 nanti kita akan tengok macam mana condition chart, sama ada pattern bearish ataupun reversal. Masa kira-kiranya kita nampak pattern reversal, kita akan take off semua kita punya profit, kemudian kita akan simpan USD, kita akan layan pula 22 untuk bearish tahun bearish expected 1 year. Time tu kita akan buat new portfolio. So siapa yang follow Zul nanti untuk next portfolio, mungkin anda boleh join Zul. Anda boleh, kalau nak follow Zul buy coin mana, anda boleh follow untuk Zul. So untuk current Zul akan share juga Zul punya portfolio sekarang ni. So current Zul punya portfolio expected berada di more than 10,000 kalau ikutkan di portfolio Zul. So buat pertama kalinya Zul punya portfolio bertahan di atas 10k quarter almost 1 week lah. Sebelum ni quarter ini quarter dekat line Zul sikit, kat sini hujan lebat banyak ni. So line Zul agak terganggu sikit. So apa pun okay, kalau dapat tengok tu punya portfolio tu akan tunjukkan. Siapa yang dah biasanya dia punya channel, dia tahulah sebab apa tu tak sembunyi ke apa. Dia tunjuk je apa yang tu buy, berapa jumlah coin ada. So ni portfolio tu. So please line slow sikit untuk ni sebab berlaku hujan lebat ni. So guys, sebelum tu guys, Zul akan nak berterima kasih banyak. Sebenarnya ada yang join baru. Supposedly kalau kat Zul punya Discord ni, kalau ikutkan tadi ada yang baru ikutkan untuk G, kalau ikutkan nama dia punya ni G. So thank you G. Mostly kalau anda baru join dia punya Discord, meaning anda hari ni baru anda join dia punya membership. So siapa-siapa yang nak join lagi membership, boleh tengok klik button join di sebelah celebration. Di sebelah button celebration ada button join. Kemudian nanti di dia punya Facebook anda buka channel, kemudian ada nampak di home list video list tu, expected situ akan ada satu membership. So anda klik membership tu, dalam tu ada link untuk masuk Zul punya Discord. Apa yang Zul Discord ni, selalunya Discord ni bila Zul free ataupun kata bila Zul tak kerja. So sekarang ni Zul cuti punya, Zul cuti sikit sampai 28 ni baru Zul kerja balik. So bila kalau Zul ada free, Zul akan jelas, Zul akan share. Contoh ni Zul akan share macam ni, dan banyak lagi Zul share. Kemudian kita boleh sema-sema lah. Kalau anda nak tanya kat mana price target, macam mana nak buy, kata last position buy, contoh ada nak buy, contoh anda nak buy mati, anda tak tahu kat mana good position tu, anda boleh tanya dalam ni, and betul Zul akan buat, and Zul nampak ni Zul akan buat lah ni sini, dan Zul akan bagi contoh-contoh chart lah, and then Zul terangkan kenapa good position buy atau tidak. Contoh kat sini ada yang tanya pasal Polkadot. Untuk hari ni ada yang tanya pasal Polkadot. Kalau nak buy Polkadot je, kita ikutkan yang ni. So dia cakap Polkadot je kan dia consider last position untuk buy. Sama juga tadi yang tu dah ceritakan di chart tadi, macam tu cakap di Polkadot. So consider now adalah last position untuk anda buy di Polkadot. So kalau anda buy lagi atas pada ni, kiranya anda buy for more. So now kita investor, kita buy kat sini. So buy, kemudian kita layan profit expected 1.6, anda boleh start ambil profit. Kemudian anda target maximum ke 4.2. Expected anda kalau buat keluar 100% profit, 100% modal, dan expected kalau anda boleh keluar juga 80 ke 90% profit. So at least anda tinggal juga 10% ke 20% sikit dalam Polkadot untuk net quarter, untuk continuous lagi kenaikan. Sekiranya ada lagi good pump untuk Polkadot. So ini Zul punya portfolio. So portfolio sekarang berada di 10k. Zul invest untuk di crypto. Zul punya modal adalah below 9k. So 80 total Zul invest di Bitcoin di crypto adalah dalam 38,000, meaning dalam 9, 2 expected mungkin dalam 9,000 ataupun 8,000 lebih. So now kata 2 expected Zul untung dalam more tak below 2,000 lah. So meaning untung bersih Zul untuk di itu sekarang ni adalah kata expected dalam 2,000 USD dollar. So ini kawan-kawan yang ada yang kata sedang profit. So Cardano nombor 1 bagi profit, kemudian Harmony One nombor 2, kemudian Bitcoin nombor 3, Ethereum, Phantom, tu Dogecoin. So yang 2 tekilan sikit lah Phantom Phantom dan Polygon mati, iaitu tu tak dapat lagi target. Yang lain semua dah target. Untuk Phantom dengan mati ni tu target untuk 1000k.
Disebabkan Phantom dah melakukan kenaikan drastik, dia akan tunggu retest, nanti dia akan buy sikit lagi, at least dia nak dapatkan 500 coin. Kemudian Matic expected untuk end of demand, expected dia akan boleh dapat lah. Kiranya price tu masih bawah, dia akan push untuk Matic at least dapatkan 1k untuk Matic selagi mana dia belum break $2 untuk satu coin. So guys, saya rasa itu saja untuk malam ni. So itu yang nampakkan cakap kita akan duk pump untuk minggu ni, sama ada di altcoin ataupun di Bitcoin. Nampak gaya kita akan ada good pump untuk di altcoin, tapi apa pun kita tunggu lagi. Yang kata Bitcoin untuk malam ni, possibility kita akan ada good pump at least untuk sampai kita punya 45. So hopefully kita berada break 45, kemudian kita buat consolidation kuasa ni untuk minggu ni. Mungkin untuk hari ni kita naik sampai 45, bukan buat consolidation, meaning kita akan tengok total market terus melakukan meningkat. Bitcoin buat consolidation atas ni, meaning kita akan tengok altcoin akan melakukan kenaikan. And bulan 11 kita akan expect Bitcoin pula melakukan kenaikan yang drastik. Hopefully itu yang berlaku. Tapi apa pun tak masalah kalau Bitcoin hanya buat sideways untuk minggu ni di dalam kuasa yang juga ni, di minor support, minor resistance, minor support ni antara kurang 33k ke 32k. So expected buat sideways ni, apa juga Bitcoin still lagi profit, and kita akan ada kenaikan yang drastik di dalam altcoin. Okay, itu aja untuk analis saya panggil tu, don't panic. So untuk di Bitcoin juga mencakap kalau price tu drop ke bawah ni, tapi tu tak expected price tu boleh drop bawah ni sekarang ni. Sebab apa, kita ada good momentum, dah pun break sikit trend line. So expected ada good pump untuk ni. Kita tengok malam ni sekiranya ada rezeki untuk Bitcoin ni, kita expected US buka pukul 9 nanti, probably kita akan tengok di 64k, ataupun kita hanya tengok kalau kata good pump untuk Bitcoin, kita akan nampak 64k. Dan sekiranya Bitcoin hanya buat sideways, kita akan possibility, kita akan tengok altcoin akan ada lagi melakukan kenaikan yang drastik. Apa yang kita tunggu ni Cardano pun juga consider kalau nak kata nak buy. Cardano consider last position untuk buy. Sebab apa, dia dah breakout major resistance, kemudian retest ke major resistance. Sama juga di Coty juga, Coty pun dah break major resistance, kemudian kita retest. Tunggu saja untuk yang ni banyak. Untuk di Coty dah pun breakout dia punya pattern. So dah breakout pattern, expected dia akan pergi sana, expected 1.6 dan 88 sen. So cakap kalau altcoin melakukan kenaikan tadi, Zul more happy punya kalau altcoin melakukan kenaikan. Sebab apa, bila altcoin melakukan kenaikan, Zul more profit dalam altcoin punya. Zul allocate more kata 80% atau 70% untuk punya portfolio di dalam altcoin, kemudian 30% lagi di dalam Bitcoin. So dah kisah Bitcoin naik, dia akan profit, altcoin naik juga, dia akan profit. So now penting untuk anda buat portfolio yang cantik. Buy Bitcoin, Bitcoin must beli, kemudian altcoin juga, pilihlah altcoin yang kuota berkualiti. So guys, itu aja untuk malam ni. Please like, please subscribe. Jumpa lagi pagi besok. Hopi kita tengok macam mana pergerakan malam ni. Nanti tu kalau ada menarik nanti macam biasalah, macam itu Bitcoin break all time high, kita buat huri-huri kat sini kat Discord tu. Tu malam ni kita tengok kalau ada price lagi melakukan peningkatan, nanti tu akan di-share lah mana lagi yang melakukan peningkatan, and expected tu akan share punya di Discord. Siapa nak join membership, semua jangan expect tinggi untuk dapatnya. Cakap di Discord tu dia akan update bila tu free saja. Now kata kebetulan tu ni dia akan cuti sampai 28 ni. So lepas ni dia akan mula kerja balik. So bila kerja tu susah sikit lah. Bila kata kalau bila lu balik kerja, barulah tu akan updatekan di Discord. Okay, itu aja untuk malam ni. Please like, please subscribe, share kepada rakan-rakan lain. Hopefully dapat membantu anda untuk buat keputusan untuk buy kat mana, dan anda hanya bagi analisis tu. So anda buat penilaian tu. Kalau anda kata okey dengan 29, anda bolehlah profit anda punya buy ataupun sell. So meaning segala keputusan anda buy tu terletak risikonya anda sendiri. Tu kat sini hanyalah bagi sebagai guide saja. Tu jangan ambil kata tu bulat-bulat. Tu anda tengok tu punya analisis. Kemudian kalau anda nampak analisis tu dah, kalau anda dah follow lama, anda tengok analisis tu okey, so ini anda boleh follow. So guys, itu aja. Please like, please subscribe. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye. Everybody get your fucking hands up.